Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak teruskan topik keanjalan yang seterusnya iaitu penentu bagi keanjalan harga permintaan. Okey, kita nak kenal pasti apa faktor yang menyebabkan sesuatu barang itu anjal ataupun tidak anjal selain daripada nilainya yang kurang daripada satu ataupun yang lebih besar daripada satu. Okey, so ada beberapa jenis penentu untuk menentukan keanjalan harga permintaan. Okey, yang pertama adalah jenis barangan. Seperti yang kita tahu, untuk barang anjal, jenis barangnya adalah barang mewah. Okey, kereta, barang kemas, telefon bimbit dan sebagainya. Untuk barang tidak anjal pula adalah barang keperluan. Okey, beras, gula, garam. Okey, selain daripada barang itu, selain daripada jenis barang, ada lagi faktor-faktor lain yang menentukan sama ada dia anjal ataupun tidak anjal. Okey, yang kedua adalah faktor jangka masa. Okey, jangka masa panjang ni merujuk kepada kita mudah nak cari barang pengganti bagi barang anjal. Okey, manakala barang tidak anjal pula kita sukar nak cari barang pengganti dia, sebab tu kita kategorikan dia sebagai dalam jangka masa pendek. Okey, kita sukar nak ganti barang keperluan ni, barang tidak anjal ni. Okey. Kemudian bilangan barang pengganti. Untuk barang anjal kita ada banyak barang pengganti. Contohnya macam minuman bergas. Ada pelbagai jenis minuman bergas yang berada di pasaran. Okay, ada pelbagai jenis telefon bimbit yang berada di pasaran. Okey, manakala untuk barang tidak anjal pula, barang penggantinya adalah kurang ataupun tiada langsung. Okey, contohnya macam minyak petrol. Okey, kalau kereta kita tu hanya menggunakan minyak petrol, jadi sukar kita nak cari ganti. Kita tak boleh isi dengan diesel. Okey, kita tak boleh gantikan dengan minyak masak atau selain daripada minyak petrol. Kerana kita hanya menggunakan minyak petrol dalam kereta kita. Okey. Nisbah perbelanjaan pendapatan pula, sebahagian besar pendapatan boleh guna dibelanjakan ke atas barang ini. Manakala untuk tidak anjal, perbelanjaan terhadap barang keperluan adalah lebih kecil daripada jumlah permintaan. Okey, maksudnya di sini, sebahagian besar pendapatan dibelanjakan ke atas barang ini adalah kerana barang anjal ni mewah, barang mewah. Jadi bila kita nak mendapatkan barang mewah ini, kita perlu belanjakan lebih banyak wang ke atas barang ini. Okey, katakanlah gaji kita 3,000, daripada 3,000 tu 1,500 kita gunakan untuk beli telefon bimbit. Jadi sebahagian besar daripada pendapatan kita tu kita belanjakan ke atas barang mewah itu tadi, barang anjal. Manakala untuk barang tidak anjal, kita hanya peruntukkan kecil sahaja jumlah dia daripada pendapatan. Contohnya kita nak beli beras. Okey, sekilo RM25 je. Itu belum sampai separuh pun daripada kita punya pendapatan. Okey, bilangan kegunaan untuk barang anjal, dia ada banyak kegunaan. Contohnya tepung gandum. Kalau barang itu barang dia banyak kegunaan, kita kategorikan dia sebagai barang anjal. Contohnya macam tepung gandum, kita boleh buat kek, kita boleh buat kuih, kita boleh buat macam-macam lagi fungsi dia. Okay, kalau penggunaan barang tidak anjal, tepung atah. Tepung atah ni nak buat capati je. Dia tak boleh guna untuk buat kuih donat, tak boleh guna untuk buat kek. Sebab ada satu fungsi sahaja. Okey. Kemudian tahap ketagihan untuk barang anjal adalah rendah. Okey, manakala untuk tidak anjal tahap ketagihannya adalah tinggi. Jadi kalau kita tengok barang tu kita punya tahap ketagihan tinggi, contohnya rokok, itu adalah barang tidak anjal. Kalau tahap ketagihannya rendah, itu adalah barang anjal. Okey. Kemudian dari segi ketahanan barang, okey, kalau barang anjal dia lebih tahan lama. Okey, contohnya macam kereta, kalau barang tidak tahan lama, itu adalah barang tidak anjal. Okey, jadi selain daripada kita tengok jenis barang, barang mewah ataupun barang keperluan, ada faktor-faktor lain lagi yang menunjukkan dia adalah anjal ataupun tidak anjal. Selain daripada barang mewah itu anjal, barang tak mewah, keperluan itu tidak anjal, dia ada banyak lagi faktor-faktor lain. Okey. Begitu juga dengan keanjalan harga penawaran. Okey. Untuk keanjalan harga penawaran juga dia ada beberapa faktor. Okey, yang pertama adalah tambahan kos. Untuk barang anjal dia hanya memerlukan tambahan kos yang sedikit sahaja kalau kita nak menambahkan pengeluaran. Okey, manakala untuk tidak anjal dia perlukan kos pengeluaran yang sangat besar kalau nak tambahkan dia punya pengeluaran, nak tambahkan production dia perlukan modal kos yang sangat besar. Okey. Kemudian dari segi corak penggunaan faktor pengeluaran untuk barang anjal,
faktor pengeluarannya mudah diperoleh dan juga mudah kita nak tambah. Okay, kita boleh tambah buruh bila-bila masa, boleh tambah modal, boleh tambah apa faktor pengeluaran yang mudah kita nak tambah. Manakala untuk tidak anjal, sukar kita nak tambah faktor pengeluaran, sukar kita nak dapatkan faktor pengeluaran. Okay, sukar kita nak peroleh. Okey, dari segi faktor masa, untuk barang anjal, dia jangka masa panjang kerana faktor pengeluaran dia mudah diubah. Jadi faktor pengeluaran dia tu semuanya kita boleh ubah bila-bila masa. Sebab tu dia jangka masa panjang. Kalau jangka masa pendek pula kerana faktor pengeluaran dia, penambahan faktor pengeluarannya adalah terhad. Okey, untuk barang anjal, bilangan firma dalam pasaran adalah banyak. Okey, ada banyak jenis firma yang menghasilkan barang anjal ini. Manakala untuk barang tidak anjal pula hanya sedikit firma sahaja yang menghasilkan barang ini. Okey, dari segi mobiliti faktor pengeluaran, dia boleh dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk barang anjal ni. Ataupun dari satu keluaran ke keluaran yang lain, dia boleh tambah dengan mudah. Dia nak tukar hari ni keluarkan barang A, esok keluarkan barang B pun boleh bila-bila masa. Tapi untuk barang tidak anjal, mobiliti faktor pengeluaran dia rendah, dia tak boleh berpindah dengan mudah. Okey, dia tak boleh tukar keluaran dengan mudah. Okay, contohnya macam barang pertanian. Dia tak boleh hari ini tanam kelapa, esok dia nak tanam kelapa sawit pula dekat tanah yang sama, tak boleh. Okay, kerana dia tidak mudah untuk tambah pengeluaran. Tak boleh nak pindahkan faktor pengeluaran dengan mudah. Okay, ketersediaan stok atau inventory. Untuk barang anjal, dia ada banyak stok. Okay, barang mentah, barang siap dia. Manakala tidak anjal, dia kurang stok ataupun tiada stok. Okay. Dan soalan SPM 2018 dan 2019 keluar tajuk penentu keanjalan harga penawaran. Nanti kita akan tengok soalan tu. Okey, yang seterusnya kita nak tengok perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Okey, jumlah hasil ni apa? Jumlah hasil adalah pendapatan yang diterima oleh pengeluar daripada perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna. Okey, jadi jumlah hasil ni sama dengan jumlah perbelanjaan pengguna. Okay, firma boleh mempengaruhi jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keanjalan sesuatu barang yang ditawarkan. Okay, so jumlah hasil adalah kuantiti darab harga. Okay, seperti yang kita tahu, kalau barang itu anjal, kita perlu turunkan harga. Kalau barang itu tidak anjal, pengeluar boleh menaikkan harga untuk memaksimumkan hasil. Okay, contohnya, kenapa kita nak tahu anjal ke tak anjal? Okey, contohnya situasi untuk anjal. Okey, bila harga barang tu turun. Okey, jadi soalan dia, bagaimana keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil pengeluar? Okey, contohnya harga asal dia 20, harga baru dia 16. Okey, bila harga asal 20, kuantiti 60. Bila harga jatuh kepada 16, kuantiti meningkat kepada 90. Okey, jadi yang ni dia punya Q1, yang ni Q0. Yang ini jadi dia punya harga baru P1, yang ni harga asal P0. Jadi Q1 dia 90, tolak Q1 60 bahagi dengan Q0 60. Ini bahagi ya, bahagi 16 ini adalah P1 tolak P0 20 bahagi P0 20, so dapat ED dia sama dengan 2.5. Jadi didapati nilai ED adalah lebih besar daripada 1, iaitu anjal. Okey. Penurunan harga yang sedikit menyebabkan peningkatan dalam jumlah kuantiti diminta lebih besar. Okey, jadi jumlah hasil meningkat. Kita tengok buktinya. Okey, jumlah hasil asal adalah RM20, kuantiti dijual 60. So, dia dapat 120. Okey, bila harga dia turun kepada 16, kuantiti dia meningkat kepada 90. So, 16 darab 90, dia dapat 1440. So, jumlah hasil dia bertambah sebanyak 240. Jadi, untuk barang yang anjal, lebih baik dia turunkan harga kerana bila dia turunkan harga, kuantitinya akan bertambah. Okey, so kesimpulannya, kalau barang anjal, penurunan harga barang akan meningkatkan jumlah hasil. Okey, kalau harga barang naik pula. Okey, contohnya harga asal 40, kuantitinya adalah 100. Bila harga naik 72, kuantiti jatuh kepada 80. Jadi, bagaimana keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil? So, kita gantikan dalam persamaan Q1 80 tolak Q0 100 bahagi Q0 bahagi dengan harga baru 72 tolak harga asal 40 bahagi 40 sama dengan 0.25. So, nilai ED-nya tidak anjal. Jadi, kalau harga barang naik, dia akan menyebabkan penurunan dalam jumlah kuantiti diminta. Okey, so buktinya, okay, untuk barang tak anjal,
Jumlah hasil asal adalah 40 darab 100. Okay, bila harga 40, kuantiti 100. Bila harga naik sehingga 72, kuantiti diminta jatuh kepada 80. Tapi tak begitu banyak penurunannya. So, dia masih lagi dapat hasil yang bertambah. Dia masih dapat menambahkan hasil dia sebanyak 1760. Walaupun harga barang dia naik, tapi disebabkan dia adalah barang anjal, maka dia masih dapat memaksimumkan hasil dia. Jadi bagi barang yang tak anjal, kenaikan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Jadi sebab itulah pengeluar kena naikkan harga kalau barang tak anjal. Sebab walaupun harga naik, penurunan kuantiti adalah tidak banyak. Dia masih dapat maksimum hasil. Tetapi untuk barang anjal, kalau harga barang turun, baru dia dapat tambahkan jumlah hasil. Okey, itu kepentingan keanjalan. Dia nak tahu harga tu patut naik atau patut turun. Okey, so firma boleh mempengaruhi jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keanjalan sesuatu barang yang ditawarkan. So nak cari hasil, kuantiti darab harga. So jumlah hasil berbeza dengan jumlah untung kerana ia belum mengambil kira kos pengeluaran yang terlibat. Okey, sebab nak kira untung lain pula, kita kena ambil jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey. So untuk menambahkan jumlah hasil, firma boleh jual lebih banyak kuantiti ataupun naik harga barang bergantung kepada jenis keanjalan. Okey. Kerajaan pula menggunakan keanjalan harga ni untuk menawarkan polisi cukai dan juga subsidi. Okey, dia gunakan keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran untuk menjalankan polisi cukai dan subsidi. Okey, beban cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan pengeluar atau jumlah subsidi yang dinikmati oleh pembeli dan pengeluar bergantung juga kepada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Okey, contohnya, apa dia cukai? Pengenaan cukai tak langsung oleh kerajaan kepada pengeluar akan menambahkan kos pengeluaran. Maka jumlah penawaran akan turun pada setiap tingkat harga. Okey, pengurangan penawaran ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran ke kiri. Jadi bila kerajaan kenakan cukai, so penawaran dia akan beralih ke kiri. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, ini adalah jumlah cukai yang perlu ditanggung oleh pengguna. Okey, ini untuk keluk yang anjal. Keluk yang anjal, dia punya keluk lebih landai untuk permintaan anjal. Manakala yang biru ini adalah cukai pengeluar. Jadi semakin anjal keluk, semakin besar beban cukai pengeluar. Okey, manakala kalau keluk permintaan itu tidak anjal, okay, kalau awak tengok cukai pengguna adalah lebih besar daripada cukai pengeluar. Okay, semakin tak anjal keluk, semakin besar beban pengguna. Itu kalau cukai. Okay. Kalau subsidi pula, pemberian subsidi oleh kerajaan akan kurangkan kos pengeluaran. So, keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okay, so jumlah subsidi bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan penawaran. Okay, kita tengok dulu kalau permintaan anjal. Kalau permintaan anjal, okey, ini adalah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Ini adalah subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Jadi kalau anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lagi besar daripada pengguna. Pengeluar nikmati subsidi yang dalam kawasan biru ni lagi besar daripada pengguna. Tetapi kalau permintaan dia tidak anjal, subsidi pengeluar ini lebih kecil daripada yang dinikmati oleh pengguna. So kita ingat itulah. Kalau anjal, subsidi pengeluar lagi banyak dapat daripada pengguna. Kalau tidak anjal, pengeluar lebih kecil menikmati subsidi daripada pembeli. Okey, so untuk lebih faham, cikgu ada sediakan latihan. So buat dulu, nanti cikgu akan bincang. Okey, terima kasih.